A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا والحمد لله رب العالمين. Okay, Alhamdulillah. Kita tunggu sahabat-sahabat kita masuk dulu. Sahabat-sahabat kita main kelas kita insyaAllah. InsyaAllah malam ni kelas kita kelas tajwid. Okey. Baik, kita tunggu sahabat-sahabat kita masuk. Tengok kod-kod ada yang nak request ke? Okey, yang join cuba komen sikit, bagi salam. Assalamualaikum. Yang join malam ni siapa yang ada situ? Sekejap saya tengok berapa orang yang join kelas malam ni. Kalau start Sekejap line tak berapa cantik pula. Okey. Okey. Okey dah, cantik. Okey, baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah malam ni kita nak sambung kelas kita, kelas tajwid. Kelas tajwid malam ni insyaAllah kita akan belajar tajuk ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi Okey. Okey. Baik, jadi siapa yang bawa buku, kita akan gunakan buku yang hijau ni, buku tajwid. Buku hijau Tajuk Al-Baghdadi, iaitu kita buka muka surat 14 untuk bacaan ikhfa hakiki. Ataupun sahabat-sahabat yang tak bawa yang tak bawa boleh apa nama tu? Tengok apa nama tu, link yang ustaz bagi. Link ustaz bagi tu kita akan dekat link tu dia ada buku tajwid. Boleh dengar ke? Okey, Waalaikumsalam. Puan Kak Hafsah. Okey. Sekejap tiba-tiba ada okey. Dengar ke suara? Suara dengar tak? Suara okey ke? Clear ke tak clear? Waalaikumsalam. Cik Abu Mahat Syahmin. Okey, tak dengar?
Okey. Kak Fauziah, Waalaikumsalam. Cik Hashim, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Setiap minggu follow kelas. InsyaAllah secara istiqamah kita belajar Al-Quran, belajar tajwid. Kak Sarimah, clear. Alhamdulillah. Kak Aileen, Alhamdulillah. Dengar. Okey. Yang lain-lain lagi? Okey. Waalaikumsalam. Kak Aileen. Okey, ada lagi ke lain-lain? Sekejap saya tengok Ustaz. Takut ada yang baru nak masuk grup. Okey. Setakat ni tak ada. Yang lain-lain okey. Okey. Baik, semua dah standby buku. Okey. Baik, insyaAllah kita pergi. Kita nak mula dah ni. Bolehkah kita mula? Bolehkah kita mula sekarang? Kalau boleh, komen okey, boleh. Okey, Kak Razia clear. Cahmin dengar dah. Itu saya rasa handset tu kot kena adjust sikit bagi bunyi cantik. Okey, Cik Razali clear. Baik, insyaAllah kita mula. Okey, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah malam ni kita akan belajar tajuk ikhfa hakiki. Okey. Ikhfa hakiki. Okey. Mungkin ada kelas yang baru belajar tajuk ni, ataupun mungkin ada kelas yang sebagai pengulangan pun tak ada masalah. Mana-mana kelas pun boleh. Ustaz akan pergi very slowly untuk kita faham hukum ikhfa hakiki. Okey. Hukum ikhfa hakiki adalah hukum yang berada dalam salah satu hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin. Okey. So hukum nun mati dan tanwin ni dia ada 5, iaitu izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah kita belajar minggu lepas kan. Pada hari Khamis tak silap Ustaz. Kemudian dia ada hukum iqlab, lepas tu dia ada hukum ikhfa hakiki. Okey. So ada 5 hukum dalam hukum nun mati. Baik. Jadi ikhfa hakiki adalah hukum yang kelima. Yang kelima. Yang last sekali lah ikhfa hakiki. Okey. Baik. Kalau boleh semua-semua sekali tengok buku hijau. Buku hijau ni. Okey, kita tengok. Ustaz nak bacakan dia punya penerangan dekat bawah tu. Iaitu sebab berlaku dan cara bacaan ikhfa hakiki. Okey. Sebab berlaku dan cara bacaan ikhfa hakiki. Okey. Baik, ikhfa hakiki ni apa? Okey, yang pertama dekat bawah ni ada huraian dia tu kan. Kalau siapa yang ada buku boleh tengok, ataupun yang ada link e-book tu pun boleh tengok dekat muka surat 14. Okey. Okey, sebab berlaku dia apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka bacaannya ialah ikhfa hakiki. Okey. Apabila nun mati, sebab berlakunya apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka bacaannya ialah ikhfa hakiki. Okey. Nun mati ataupun tanwin. Okey. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Huruf ikhfa ni ada 14. Banyak. Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Ada 14 huruf. Okey. Nun mati atau tanwin
selepas dia tu ada 14 huruf. Maknanya nun mati dan tanwin dia bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ta, ataupun bertemu dengan sa, ataupun bertemu dengan qaf, fa, dengan qaf, dengan dad, zal, salah satulah. Salah satu dia bertemu tu, so dia jadi ikhfa hakiki. Okey. Baik, huruf dia ada, bukan 14, dia ada 15. Silap. Ada 15. Okey, boleh Itu dia punya sebab berlaku. Dalam hukum tajwid, dua perkara yang kita kena yang Ustaz selalu sebut kita kena ingat, iaitu yang pertama sebab berlaku dan yang kedua cara bacaan. Sebab berlaku yang pertama dengan cara bacaan. Dua ni yang penting. Kenapa hukum tu berlaku dan yang kedua macam mana cara nak baca. Itu yang penting dua ni. Okey. Baik, yang pertama ni sebab berlaku nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Ta, tha, jim, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Itu huruf-huruf ikhfa. Okey. Huruf ni kalau rajin hafal, tak rajin tak hafal tak apa. Okey, tak ada masalah. Okey. Itu sebab berlaku. Okey, balik semula pada buku. Cara bacaan ikhfa hakiki ialah dengan menyembunyikan sebutan nun mati atau tanwin di sisi huruf selepasnya beserta dengung. Okey, jadi ikhfa ni maksud dia sembunyi. Okey, baik. Okey, Ustaz suka buat soalan Okey, kalau dalam kelas Ustaz akan minta semua buat soalan. Soalan dan jawapan. Okey, semua nampak Okey, nampak. Okey. Yang pertama, apakah itu ikhfa hakiki? Okey, apakah itu ikhfa hakiki? Okey, ikhfa hakiki tu apa? Jawapannya adalah ikhfa maksudnya sembunyi. Okey. Okey, nampak tak? Nampak tak yang Ustaz tulis? Kalau nampak, komen nampak. Takut tak nampak pula. Nampak ke? Okey. Nampak tak? Nampak tak Ustaz tulis? Kalau nampak, komen nampak. Okey. Nampak? Cik Hashim nampak? Okey. Okey, nanti kalau boleh nanti sama-sama buat nota kat bawah tu lah. Sebab takut ada yang tak nampak, jadi dia tak boleh dapat nota Ustaz. Okey. Baik Okey. Okey, Syamil nampak. Okey. Baik, apakah itu ikhfa hakiki? Ikhfa hakiki maksudnya sembunyi. Okey, soalan yang kedua. Soalan pertama, apakah itu ikhfa hakiki? Ikhfa hakiki maksudnya sembunyi. Soalan yang kedua, apa yang nak disembunyikan? Kan? Soalan pertama, ikhfa maksudnya sembunyi. Jadi soalan kedua, kita nak sembunyikan apa? Okey, apa nak disembunyikan? Sembunyikan sebutan nun mati ataupun tanwin tu. Kita nak sembunyikan sebutan nun mati atau tanwin tu bila bertemu huruf selepas itu. So, ikhfa maksudnya sembunyi. Nak sembunyi apa? Sembunyikan sebutan nun ataupun tanwin. Itu dia punya jawapan dia. Okey, yang ketiga, bagaimana nak sembunyikan nun ataupun tanwin tadi? Okey. Tu tiga soalan ni yang penting untuk kita tahu macam mana cara nak sebut. Okey. Yang pertama, apakah itu ikhfa? Ikhfa maksudnya sembunyi. Okey, soalan kedua,
apa yang kita nak sembunyikan. Sebutan nun mati dan tanwin. Okey, soalan ketiga, bagaimana nak sembunyikan nun mati? Nak sembunyikan macam mana? So dia ada 5 perkara. 5 benda ni. Kena ingat Okey. 5 ni apa? Sebut nun tepat pada makhraj. Bukan. Salah. Ada 6. Ada 6. Okey. Dia kena tambah tu. Okey. Yang pertama, jangan. Yang kedua, sebut. Yang ketiga, nun. Yang keempat, tepat. 5, pada. Keenam, makhrajnya. Okey, ada 5 perkara. Cara nak sebut ikhfa, ingat 5 benda ni. Okey, dia ada kat sini. Cara nak sebut ikhfa kat sini. Ni. Cara nak sebut. Cara nak sebut ikhfa kat sini. Bagaimana cara nak sebut ikhfa ada 5. Jangan ada 6. Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Okey. Betul situ Cara nak sebut ikhfa, cara nak bunyikan ikhfa ada 6. Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Tu cara dia. Okey, cuba tulis dekat komen bawah tu. Cara nak sebut ikhfa ada 6. Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Cuba tulis dekat komen. Cara nak sebut ikhfa, yang pertama jangan, yang kedua sebut, yang ketiga nun, yang keempat tepat, yang kelima pada, yang keenam makhrajnya. Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Cuba tulis kat komen. Okey, selamat datang sahabat-sahabat yang baru masuk Okey. Okey, boleh? Tulis dekat komen bawah tu. 6 step nak sebut bacaan ikhfa. Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Nanti Ustaz ceritakan, Ustaz akan sebutkan macam mana nak bagi bunyi dia. Okey. Okey, boleh? Dah Sekali lagi soalan. Cara nak sebut ikhfa ada dekat nombor 3 ni. Cara nak sebut ikhfa, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Baik, boleh? Okey. Okey, baik. Kak Roziah, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Betul? 6 step nak sebut ikhfa. Cara nak sebut ikhfa ada 6, iaitu jangan sebut nun tepat pada makhraj. Okey, terbaik. Terima kasih. Kita bagi like sikit Kak Roziah. Yang lain-lain, cuba tulis. Cik Hashim, cara nak sebut ikhfa adalah jangan sebut nun tepat pada makhraj. Okey, terbaik. Kak Noh, jangan sebut nun tepat pada makhraj. Ya, betul. Baik. Yang lain-lain? Cik Gaddafi, jangan sebut nun tepat pada makhraj. Ya, betul. Okay. Ingat 6 benda Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Itu dia punya apa nama tu? Tips dia tu. Dia punya point dia tu. Okey. Baik. Yang lain, cuba tulis dekat komen. Ustaz nanti Ustaz tunjukkan cara nak sebut dia. Kita tengok.
Okey. Cara nak sebut ikhfa. Okey. Cara nak sebut ikhfa. Okey, apa dia? Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Gitu. Okey. Kak Aileen jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Syamil jangan sebut nun tepat pada makhrajnya, betul? Okey, Cik Razali jangan sebut nun tepat pada makhraj. Apa nama tu? Typo sikit tu. Okey, Kak Fauzia, cara nak sebut ikhfa, jangan sebut nun tepat pada makhraj. Okey. Kak Afsah, jangan sebut nun. Okey, betul, baik. Okey, saja. Macam mana saya nak sebut dia? Okey, tengok sini semua. Okey, tengok depan. Baik, saja. Macam mana nak sebut? Saya nak sebut ikhfa, jangan sebut nun tepat pada makhraj. Okey. Baik, cuba tengok kat depan. Ustaz ada tulis alif baris atas dengan nun mati. Okey, kalau sebutan yang tepat pada makhraj, sebut nun tepat pada makhraj, kita akan bunyi macam mana sini? An. Kita akan bunyi an. So hujung lidah tu dia akan kena dekat langit-langit. An. Tu sebut nun tepat pada makhraj. Bila sebut nun tepat pada makhraj, hujung lidah kita ni naik kena dekat langit-langit. So langit-langit atas kita tu an. Tengok lidah Ustaz ni, an. Dia kena dekat langit-langit sebelum gigi atas tu. An. Itu kalau kita sebut nun tepat pada makhraj. Okey. Kalau jangan sebut nun tepat pada makhraj, lidah kita tu jangan bagi kena. Boleh Kalau sebut nun tepat pada makhraj, lidah kena dekat langit-langit, an. Kalau jangan sebut nun tepat pada makhraj, lidah jangan bagi kena. Okey, kalau yang tepat pada makhraj, an. Okey, siap apa? An. Kalau jangan sebut nun tepat pada makhraj ikhfa, dia akan bunyi al. So lidah tak kena. Hujung lidah tak kena. Tu jangan sebut nun tepat pada makhraj. Okey, sekali lagi soalan. Kalau sekiranya kita sebut nun tepat pada makhraj, lidah kita bila sebut an ni, lidah tu kena dekat langit-langit. An. So, Ustaz kena dekat langit-langit atas sebelum gigi tu. An. Okey. Kalau jangan sebut nun tepat pada makhraj, lidah jangan bagi kena. Dia akan jadi bunyi dia macam bunyi tu macam sama-sama sikit bunyi tu. Boleh. Itu kaedah sebutan ikhfa. Okey, jadi contohnya okey, man. Okey, man. Kalau kita sebut nun tepat pada makhraj, bunyi dia man. Macam tu. Kalau jangan sebut nun tepat pada makhraj, bunyi dia mau. Kalau sebut tepat pada makhraj, man. Kalau jangan sebut tepat pada makhraj, mau. Gitu. Mau, mil, mu. Kalau sebut tepat pada makhraj, man, min, mun. Kalau jangan sebut nun tepat pada makhraj ikhfa ni, mau, mil, mu. Dia lidah kita tak kena, jadi dia akan dapat bunyi macam tadi tu. Dia macam bunyi macam sama-sama sikit bunyi dia. Okey, dapat tak? Boleh bezakan tak? Okey, boleh beza tak dia bunyi-bunyi dia? Dia punya secara sebutan dia tu. Okey, boleh? Kalau dapat, cuba tulis okey ataupun dapat. Okey, dia bunyi dia akan jadi bunyi dia macam nak kepada nun tak nun. Dia macam sama-sama sikit.
mil, mu. Kalau tepat pada makhraj, man, min, mun, macam tu. Boleh dapat tu beza dia. Tu beza dia. Okey. Jangan sebut nun tepat pada makhraj. So jangan kena lidah tu dekat langit-langit. Kalau kena jadi tepat pada makhraj. Kalau tak kena dia tak tepat. Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Al, il, gitu bunyi dia. Okey. Boleh? Boleh. Okey, Cik Gaddafi okey, Kak Adizah Tun dapat, Kak Nur boleh. Cik Luqman, okey baru masuk. Apa khabar Cik Luqman? Okey. Kak Fauziah dapat, Kak Roziah dapat, Kak Nur dapat. Okey. Kak Salimah pun okey. Luqman baru masuk pun dapat. Oh, power Luqman. Okey. Cik Luqman Okey. Ya, lain okey tu kaedah sebutan dia. Bila kita kata jangan sebut nun tepat pada makhraj, maksudnya lidah kita jangan bagi kena dekat langit-langit. Bila tak kena langit-langit, dia akan mendapat bunyi mil, mil, mul, gitu. Okey. Baik, cuba tengok buku kita. Ustaz nak bacakan contoh-contoh ikhfa. Contoh-contoh ikhfa. Dekat bawah ni. So dengar Ustaz baca contoh ni Okey. Baik, cuba buka muka surat 14. Dia ada contoh banyak tu. Okey, yang pertama. Okey, saya baca dulu. Muntazirun. Saya rapat sikit. Okey, bunyi dia muntazir. Okey, ikhfa ni kena dengung. Kena dengung. Okey, plus kena dengung. Dengung berapa harakat? 2 harakat. Bukan 2 rakaat jangan silap. 2 harakat bukan 2 rakaat. 2 rakaat tu panjang. Okey. Bila dengung mesti panjang sikit. Muntazirun. Mu dengar ustaz. Bukan mun. Kalau mun sebut nun tepat pada makhraj, tapi ni dia macam sama-sama sikit bunyi dia. Muntazirun. Okey. Itu nun mati bertemu dengan ta. Okey, sebelah dia. Sahaban thiqala. Sahaban macam tu. Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Bukan sahaban. Kalau sahaban, sebut nun tepat pada makhraj. Tepat bunyi dia. Tapi kalau sahaban, tu dia lidah tak kena. Dia akan bunyi ba. Lidah kita tak kena, dia akan bunyi ba. Lepas tu panjang sikit. Dengung 2 harakat. Okey, sekali lagi saya baca. Sahaban thiqala. Sahaban thiqala. Gitu. Okey, sebelah dia lagi. Anjainakum. Kalau kita baca tepat pada makhraj, anjainakum. Itu tepat pada makhraj. Tapi kalau jangan sebut nun tepat pada makhraj, anjainakum. Dengung panjang sikit. Okey. Baik, turun bawah. Kaukabun durriyun. Kaukabun durriyun. Gitu. Okey. Bunyi dia. Kalau kita sebut tepat pada makhraj, bun, kaukabun. Tapi kalau ikhfa, kaukabun, gitu. Kaukabun durriyun. Okey, seterusnya sebelah. Tunzirhum. Kat rumah boleh ikut. Lepas Ustaz baca ikut slow-slow lah. Baca. Cuba dengar bacaan tu sama tak macam Ustaz baca.
tunzirhum. Bukannya tunzirhum kurang tepat. Tunzirhum. Kalau tunzirhum dia jelas. Ikhfa. Kalau izhar. Tunzirhum jelas. Kalau ikhfa tunzirhum dia sama-sama bunyi dia. Okey. Okey, sebelah. Nafsan zakiyah. Nafsan zakiyah. San gitu. Nafsan zakiyah. Okey, turun bawah. Yansifuha. Sekali lagi. Yansifuha. Ikhfa. Jangan baca yansifuha. Yansifuha jelas. Tepat pada makhraj. Sebunyi dia yansifuha gitu. Okey, seterusnya sebelah. Abdan syakura. Sekali lagi. Abdan syakura. Itu ikhfa. Jangan baca abdan jelas. Ikhfa abdan lidah tak kena. Okey, hujung sekali. Yansurunakum. Yansurunakum. Jangan baca yan salah. Gitu. Okey, bawah, turun bawah, baris yang keempat. Masjidan dhirara. Masjidan dhirara. Dan dhirara gitu. Jangan baca masjidan. Masjidan jelas. Okey, seterusnya sebelah. Qintara. Qintara. Jangan baca qin. Qin jelas. Yang ni ikhfa. Qintara gitu. Okey, seterusnya sebelah. Man zulim. Man zulim. Boleh. Man zulim. Man zulim. Gitu. Jangan baca man. Man jelas. Kalau ikhfa man gitu. Man zulim. Okey. Okey, baris kelima. Anfusakum. Anfusakum. Jangan baca anfusakum, salah. Anfusakum gitu. Okey. Seterusnya sebelah dia. Ummatun qa'imah. Qa'imah. Ummatun. Jangan ummatun. Ummatun jelas. Ikhfa ummatun. Dia bunyi macam sama-sama sikit. Okey, last sekali. Munkirun. Munkirun. Jangan baca mun. Mun jelas. Itu bukan ikhfa. Ikhfa dia macam sama-sama sikit bunyi. Munkirun begitu. Okey, boleh ke? Okey, jangan sebut cara nak sebut, jangan sebut nun tepat pada makhraj. Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Maksudnya sebut nun tu jangan bagi tepat bunyi dia. Bagi sama-sama sikit bunyi dia. Ma, mil, mu, al, il, u gitu. Kalau tepat pada makhraj, man, min, mun, an, in, un, itu tepat pada makhraj. Kalau jangan tepat pada makhraj, macam tadilah bunyi dia. Begitu. Okey, boleh dapat ke? Okey, faham ke? Masih follow lagi? Masih follow Ustaz lagi? Kalau masih follow Ustaz lagi, komen masih follow. Masih follow lagi? Cuba komen sikit. Saya tengok apa jadi. Okey.
Masih follow lagi ke? Okey. Okey, masih follow ke? Alhamdulillah. Okey. Syahmi masih follow. Kak Ja masih follow, alhamdulillah. Cik Azrul masih follow, cantik. Kak Rauziah masih follow. Cik Ashi masih follow. Okey, alhamdulillah. Okey, dapat ke? Tu dia punya kaedah cara nak sebut ikhfa. Cik Lokman faham, masih follow, alhamdulillah. Cik Razali masih follow, cantik. Okey. Encik Abu Mahat masih follow. Okey. Terima kasih masih follow lagi. Cik Gaddafi masih follow, alhamdulillah. Kak Noh masih follow. Okey, cantik. Boleh ni, kelas ni tak ada masalah, sama-sama minum-minum boleh juga. Pergi dapur buat air Nescafe ke. Okey. Okey, sekarang ni kalau semua dah okey, masih follow, saya nak minta semua buka muka surat 15, muka surat 15. So dia ada contoh-contoh ayat 15 dengan 16. So muka surat 15 ni dia ada contoh ayat-ayat dia, saya nak baca. Nanti sama-sama kita tengok dan kita tengok contoh ikhfa hakiki dalam ayat yang kita baca ni. Okey, dengar ustaz baca macam mana dia punya bacaan dia punya sebutan dia. Ya kat sini kita nak dengar, nak tahu cara sebutan dia. Okey, kalau boleh dengar betul-betul ustaz bunyi tu macam mana. Kalau boleh follow ikut sikit-sikit dekat rumah pun boleh, tak ada masalah. Okey, buka muka surat 15. 15. Dekat buku ataupun yang buku e-book flip tu pun dia ada juga. Okey. Baik, ayat yang pertama ustaz baca. Semua dengar dan boleh follow slow-slow. Okey, ayat yang pertama. Okey. Saya baca dulu. Fa'arid anhum wantadhir innahum muntadhirun. Okey, sekali lagi saya baca. Fa'arid anhum wantadhir innahum muntadhirun. Itu contoh ayat dia. Okey, boleh ikut slow-slow lah kat rumah. Okey. Pada yang pertama tu, dia ada dua contoh hukum ikhfa dalam tu. Ada dua kalimah yang contoh hukum ikhfa. Yang pertama adalah pada kalimah wantadhir. Wantadhir. Nun mati bertemu dengan ta. Jumpa tak? Cuba gariskan sikit dekat bawah kalimah tu. Ada kalimah wantadhir. Wantadhir. Itu yang pertama. Okey, yang kedua pada kalimah hujung sekali. Muntadhirun. Muntadhirun. Jumpa? Muntadhirun. Hujung sekali. Nun mati bertemu dengan ta juga. Okey, boleh. Jadi dua-dua tu boleh dengar sekali lagi ustaz baca. Dua-dua tu kita sebut nun tu tidak tepat pada makhrajnya. Sama-sama bunyinya. Fa'arid anhum wantadhir innahum muntadhirun. Begitu. Okey, boleh? So dua kalimah ikhfa kat situ. Wantadhir dengan muntadhirun. Boleh tandakan dekat, gariskan dekat kat bawah. Okey, ayat yang kedua, turun ke bawah. Ustaz baca. Hatta idza aqallat
sahaban thiqala. Okey, sekali lagi saya baca. Hatta idza aqallat sahaban thiqala. Sahaban thiqala. Kalimah yang ada ikhfa pada kalimah sahaban thiqala. Cuba gariskan hujung sekali. Sahaban thiqala. Hujung sekali cuba gariskan. Itu contoh ikhfa. Tanwin bertemu dengan tha. Tanwin bertemu dengan tha, huruf tha. Okey. Boleh? So bunyi dia sama-sama bunyi dia. Sahaban. Jangan baca sahaban. Sahaban tepat pada makhraj. Ini bunyi dia sahaban thiqala. Ban thiqala. Gitu. Okey, ayat yang ketiga. Okey, saya baca dulu ya. Wa idh anjaynakum min ali fir'aun. Okey, sekali lagi. Wa idh anjaynakum min ali fir'aun. Begitu. Okey, contoh ikhfa dekat kalimah anjaynakum. Anjaynakum. Nun mati bertemu dengan jim. Nun mati bertemu dengan jim. Sebunyi dia anjaynakum. Cuba gariskan dekat kalimah anjaynakum. Okey, boleh? Dapat Okey, cantik. Okey, ayat yang keempat. Okey. Ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Okey, sekali lagi. Ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Okey, panjang sikit ayat tu. Okey. Ayat tu dia ada contoh ikhfa pada kalimah kawkabun durriyyun. Kawkabun durriyyun. Budurriyun. Kawkabun durriyun. Yang pertama. Yang kedua, pada kalimah min syajaratin. Min syajaratin. Min syajaratin. Okey, so ada dua tempat. Pertama, kawkabun durriyun. Jangan baca kawkabun. Baca kawkabun. Gitu. Kemudian yang kedua, min syajaratin. Jangan baca min syajaratin. Baca min syajaratin. Okey, boleh? Okey, ayat yang kelima. Saya baca dulu. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Okey, sekali lagi. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Okey. Baik, ada dua tempat ikhfa kat situ. Yang pertama pada kalimah anzartahum. Anzartahum. Okey. Okey, yang pertama anzartahum. Nun mati bertemu dengan zal. Nun mati bertemu dengan zal. Yang kedua pada kalimah tunzirhum. Tunzirhum. Nun mati bertemu dengan zal juga. Nun mati bertemu dengan zal. Okey, boleh Ada dua kalimah anzartahum dengan
am lam tunzirhum. Okey, boleh? Seterusnya ayat yang ke-6. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Okey, sekali lagi. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Begitu. Okey, contoh kalimah ikhfa. Kalimah contoh ikhfa dekat kalimah nafsan zakiyatan. Nafsan zakiyah. Tanwin bertemu dengan zai. Tanwin bertemu dengan zai. So bacaan dia nafsan zakiyah. Okey. Seterusnya ayat yang ke-7. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Okey, sekali lagi. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Begitu. Okey, kalimah ikhfa ada pada yansifuha. Yansifuha. Pada kalimah yansifuha. So bunyi dia jangan baca yansifuha, baca yansifuha, baca yansifuha. Okey. Okey, seterusnya yang last sekali bawah tu. Innahu kana 'abdan syakura. Sekali lagi. Innahu kana 'abdan syakura. 'Abdan syakura. Dan gitu. 'Abdan syakura. So kalimah ikhfa pada 'abdan syakura. 'Abdan syakura. Jangan baca 'abdan, baca 'abdan syakura. Okey. 'Abdan syakura. Okey. Kita tandakan dekat kalimah 'abdan syakura. Okey. Boleh? Masih follow lagi? Kalau masih follow, komen masih follow. Komen masih follow, insya-Allah. Okey. Komen masih follow, masih okey, alhamdulillah, masih follow lagi. Okey, semua masih follow Cantik. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, senang tanya, semua ada bawa Quran tak? Ada tak Quran dekat tepi? Ada tak Al-Quran dekat bersama dengan masing-masing lah? Ada tak? Kalau ada, kita nak buat aktiviti sikit. Kita nak buat aktiviti sikit. Okey. Semua ada Quran tak? Kalau ada, kita buat aktiviti lah. Kalau tak ada, tak dapat lah. Cik Syamin ada Quran? Okey, ada. Yang lain ada tak? Ustaz lupa pula nak bagi tahu suruh buat Quran tadi. Tapi kalau ada boleh ambil. Kalau ada dekat-dekat tu boleh ambil sekarang. Okey. Cik Syamin ada, Cik Azrul ada. Okey, boleh. Yang lain ada. Ataupun kalau ada handset tu dekat apps. Apps tu kalau boleh guna, kalau ada apps Quran boleh juga. Apps yang ada Al-Quran. Okey. Kalau ada Al-Quran, Ustaz nak minta cuba buka surah Alam Nashrah. Surah Alam Nashrah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Surah
Nama dia surah Asy-Syarh. Surah Asy-Syarh. Okey, surah Asy-Syarh. Muka surat. Okey, buka surah. Tak nampak ni. Okey. Surah Asy-Syarh. Surah Asy-Syarh muka surat 596. Okey. Surah Alam Nashrah 596. Dia duduk bawah sekali. Okey, boleh. Okey, cuba buka surah Alam Nashrah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Okey, dah buka dah? Surah Alam Nashrah muka surat 596. Okey, semua dah buka ke? Kalau dah buka, komen sudah. Kalau dah buka, komen sudah buka. Sudah buka? Okey. Baik. Kalau dah buka, Ustaz nak minta sahabat-sahabat yang live dengan Ustaz ni, cuba keluarkan, cuba cari contoh hukum ikhfa hakiki dalam surah Alam Nashrah. Cuba cari daripada ayat 1 sampai ayat 8, sampai ayat habis lah. Daripada surah Alam Nashrah tu, daripada ayat 1 sampai ayat 8, cuba cari, tandakan contoh-contoh hukum ikhfa. Okey, boleh tengok buku, tak ada masalah. Tengok buku, boleh semak buku, cek dia punya huruf dan sebagainya. Tapi cuba bawa keluarkan hukum ikhfa daripada ni. Okey, ayat berapa contoh-contoh yang ada tu cuba bagi. Ayat berapa yang ada? Okey. Dekat ayat berapa yang ada? Cuba bagi. Tulis kat komen pun tak apa. Okey. Okey, cuba tulis komen. Okey. Tengok Encik Gaddafi jumpa ayat 2. Kemudian ayat 3. Kak Ija ayat 2. Encik Gaddafi ayat 7. Okey. So ayat 3, 3, 7, 2. Okey, tulis dulu situ. Berapa yang jumpa? Okey.
Okey, ada lagi? Okey, Encik Azrul ayat 2, 3 dan 7. Kak Ja ayat 7. Okey. Puan Syamsina 2, 3 dan 7. Kak Aileen 2, 3, 7. Kak Wazia 2, 7. Okey. So maknanya ada pada 3 ayat je lah. Ada ayat 2, ayat 3 dan ayat 7. Okey, baik. Balik sama-sama kita tengok. Okey. Baik, kita tengok Okey, 2, 3, 7. Syahmin jumpa kata ada 4. Ustaz tahu tu dekat mana ada 4. Okey. Baik, majoriti jumpa ayat 2, 3, 7. Cik Syahmin jumpa 2, 3, 6, 7. Kak Hafsah 2, 3, 6. Okey. Baik. Baik, kita tengok Okey. Mari kita tengok sama-sama dalam Quran. Ustaz pun nak tengok juga, cari juga. Okey. Ayat yang pertama ada tak? Alam nashrah laka sadrak. Ayat pertama, alam nashrah laka sadrak. Tak ada. Tak ada Ayat pertama, alam nashrah laka sadrak. Tak ada. Okey. Baik, pergi pada ayat kedua. Ayat kedua. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Okey, ayat kedua dia ada satu dekat situ. Pada kalimah anka. Anka. Jumpa tak? Pada ayat kedua, dia ada pada kalimah anka. Nun mati bertemu dengan kaf. Wa wada'na anka wizrak. Okey. So ayat kedua, dia ada satu contoh iaitu anka. Jumpa Okey, ayat 1 tak ada, ayat 2 ada satu. Anka. Okey. Okey, seterusnya ayat yang ketiga. Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Okey, ayat ketiga ada satu dekat situ. Pada kalimah anqadha. Anqadha. Jumpa. Anqadha. Nun mati bertemu dengan qaf. Qaf. Huruf qaf. Okey. Ayat ketiga ada pada kalimah anqadha dhahrak. Anqadha. Nun mati bertemu dengan qaf. Boleh? Okey, so ayat pertama tak ada. Ayat kedua ada satu pada kalimah anka. Ayat ketiga ada pada kalimah anqadha. Anqadha. Baik, seterusnya kita pergi pada ayat keempat. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Okey, ada tak? Tak ada. Ayat keempat, tak ada. Ayat keempat, tak ada contoh ikhfa. Okey. Baik, ayat yang kelima. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Ada tak? Ayat kelima pun tidak ada. Tidak ada. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Tak ada contoh. Okey. Ayat ke-6. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Okey, ayat ke-6 ada tak? Okey. Ayat ke-6 ada ke tak? Okey, ayat ke-6. Inna ma'al usri yusra. Ada ke tak? Cik Syamin kata ada. Ayat 6 ada. Tanwin bertemu dengan fa. Kat mana tu? Okey, ayat ke-6.
Dia ada apabila hujung ayat tu kita sambung kepada ayat yang seterusnya. Jumpa tak? Hujung ayat yusran sambung dengan selepas dia fa-idza. Inna ma'al usri yusran fa-idza faraghta fansab. Yusran fa-idza. Hujung yusran, hujung ayat 6 tu kalau sambung kepada ayat ke-7, dia ada contoh, dia ada ikhfa hakiki. Boleh? Betul ayat ke-6 sambung ayat ke-7, dia ada ikhfa hakiki. Yusra, yang yusran hujung tu bertemu dengan fa. Yusran fa-idza. Yusran fa-idza. Okey. Jumpa tak? Jumpa tak yang ayat 6 kepada ayat 7 tu? Kalau jumpa, komen jumpa. Jumpa tak? Kalau ayat 6 masuk ayat 7. Jumpa tak? Tak usah risau tak jumpa nanti kan? Okey, jumpa. Okey, cantik. Cik Azrul jumpa, Kak Jah jumpa, Cik Aisyah jumpa. Okey, cantik. Semua jumpa. Okey. So, ada satu kat situ. Ayat 6 kepada ayat 7. Okey. Kemudian, kita pergi pada ayat ke-7. Ayat ke-7. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. Ada satu pada kalimah fansab. Kalimah fansab. Okey. Kalimah fansab. Hujung ayat ke-7 tu ada pada kalimah fansab. Okey. Fa idza faraghta fansab. Okey. Ayat ke-7 ada satu. Kemudian ayat ke-8, wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Okey, ada tak? Tak ada So ayat ke-8 tak ada. So ada berapa total semua hukum ikhfa dalam surah Alam Nashrah? Ada berapa? Cuba komen situ. Dekat ayat kedua ada satu. Ayat ketiga ada satu. Ayat ke-6 hingga ke-7 ada satu. Dan ayat ke-7 ada satu. Boleh? So semua ada berapa? Ada 4. Ajar betul ada 4. Cik Hashim betul ada 4. So siapa yang jumpa 4, kira betul lah tu. Terbaik lah. Boleh dapat hadiah. Nanti tuntut hadiah dekat kelas. Minggu depan kalau habis PKP kita masuk kelas. So semua sekali ada 4. Okey, soalan balik 4 dekat yang 4 dekat pertama pada ayat kedua, wa wada'na 'anka wizrak. Okey, yang seterusnya pada ayat ketiga, alladhi anqadha. Ayat yang seterusnya ayat ke-6 hingga ke-7, yusran fa'idha. Dan yang keempat pada pada kalimah fa idza faragta fansab. Begitu. Okey. Okey, baik.
Ustaz baca kan, Ustaz akan baca surah Alam Nashrah ni, nanti sama-sama boleh dengar dan boleh fokus kepada pada ayat yang ada, pada ayat yang ada ikhfa lah. Okay, Ustaz akan baca surah Alam Nashrah ni. So kat rumah boleh ikut slow-slow Ustaz baca. Talaki sama-sama lah. Okay, surah Alam Nashrah ni. Kemudian fokus kepada sebutan ikhfa pada contoh-contoh yang kita jumpa tadi, pada empat tempat tadi. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. Okey. Ustaz baca sambung ayat 6 sampai kepada ayat 7. Supaya kita boleh baca ikhfa situ. Ayat 6 pergi kepada ayat 7. Inna ma'al usri yusran fa idza faraghta fansab. Okey, sekali lagi. Untuk sambung kalau sambung. Inna ma'al usri yusran fa idza faraghta fansab. Okey, boleh? Kalau sambung kena ikhfa'kan pada yusran fa idza. Okey. Okey, ayat 7. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Okey. Baik, alhamdulillah. Okey. Boleh ke? Faham ke hukum ikhfa? Okey, insya-Allah. Saya tengok tadi okeylah tu. Bila jumpa hukum tu, maknanya semua nampak perbezaan dan cara nak kenal hukum ikhfa. Okey, ada soalan ke? Kalau ada soalan, boleh letakkan di komen. Ustaz boleh jawab. Syahmin hadiah gula-gula. Hadiah gula-gula. Dia lah dekat center banyak lagi gula-gula ni, tak habis lagi. Sebab cuti kan, tak ada orang makan. So banyak gula-gula dekat center kelas. Nanti buka kelas nanti boleh ambil seorang satu gula-gula. Okey. Baik, ada soalan ke? Ada soalan boleh tinggalkan di komen. Kalau tak ada, insya-Allah kita tangguhkan dulu kelas kita pada malam ni. Kita sambung pada hari Khamis. Hari ni hari Isnin, hari Rabu nanti insya-Allah kita jumpa. Okey, ada soalan tak? Tak ada soalan Okey, baik, insya-Allah faham semua. Okey, alhamdulillah. Cik Hashim, Rabu waktunya pada waktu yang sama juga hari pada jam 9 malam
Kalau kita Isnin Rabu. Okey. 9 malam macam biasalah. Okey. Cuma minggu lepas tu Ustaz tak apa sihat, jadi itu yang tangguh pada hari Khamis. Tapi minggu ni pada hari Rabu 9 malam insya-Allah. Kak Nur gula-gula kelapa insya-Allah. Oh, Kak Nur minat gula kelapa Okey. Baik. Saya rasa itu saja untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa pada hari Rabu. Kalau nak join, esok kita ada kelas Talaki Surah Al-Kahfi. Boleh masuk grup kelas Talaki Surah Al-Kahfi di grup satu lagi. Nanti Ustaz share dia punya link lah. Tapi rasanya Ustaz yang lain pun ada yang dah masuk kelas yang hari Rabu Talaki tu. Okey, terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa pada hari Rabu insyaAllah. Kita tutup dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa sharifna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi khilatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an wa 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah bi hurmatil Qur'an. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma 'afina fi badanina, Allahumma 'afina fi sam'ina, Allahumma 'afina fi basarina. Allahumma اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wallahu ta'ala alam. So, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang mengikuti kelas pada malam ni. InsyaAllah kita bertemu pada hari Rabu nanti untuk tajuk yang seterusnya, tajuk Mimati insyaAllah. Mimati. Okay, boleh standby dengan buku dan Al-Quran insyaAllah. Okay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Bersyukurlah atas segala apa yang kita dapatkan, karena semuanya begitu indah. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri, karena semuanya tak akan lama. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya. Yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sahabatku sekalian, wallahi tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat.
satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Bahkan dalam ayat lain dikatakan satu hari akhirat sama dengan 50.000 tahun dunia. Sungguh tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat.